Hari ni juzuk ke-15. Juzuk ke-15. Muka surat 284. 284. Surah ke-17, surah Al-Isra, ayat 23 dan 24. Hari ini kita akan, saya akan kongsikan dengan tuan-puan insya-Allah berkenaan dengan beberapa tata cara pergaulan, khususnya bergaul dengan mak dan bapa kita. Dan saya pasti mak saya top fan top fan saya bersama dengan saya juga. Jadi ini adalah muhasabah untuk saya dan kita semua, tuan-puan. Jadi sebelum kita mula, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-puan yang saya muliakan, hari ini saya pilih ayat ke-23 dan 24 surah ke-17, itu adalah surah Al-Isra, juzuk ke-15, hari ini 15 Ramadan, dan juga muka surat 284. Baik, saya tengok sikit 2-3 orang. Terima kasih Nu'man Bashir. Saya minta izin tak baca tuan-puan, saya sebut nama akaun saja nah. Nurul Husna, Sheila Hamid, Lasia, Ibnu Salam, Ibnu Salam, Ibnu Salamah dan Ibnu Salam. Ibnu Salamah lah ni. Baik, Faidirah demi masa, anak saya juga esok. Surah Ibrahim, surah Al-Isra, Siti Sarah. Habibah, Ustazah Nur Ismail, sahabat saya Siti Masitah, Kak Marziyah, Ustaz Faiz Mukhtar dan semua. Marziyah Syuaib, Masya Allah, terima kasih banyak. Dah ada ayat dia kat bawah tu. Waalaikumsalam Ustazah Siti Nurbaya Ramli. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-puan. Hari ini tuan-puan, muhasabah untuk saya dan kita semua. Daripada ayat 23 dan 24 yang kita sentiasa baca, yang kita sentiasa lazimi doa dia. Dan hari ni 15 Ramadan, hari Jumaat, tuan-puan, kita nak muhasabah. Bagaimana kita sebagai seorang anak, khususnya sebagai seorang anak. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nina, Siti Maria, Umi Puncak, Damai, Azfariza, Suzy Isnin. Saya minta izin tak baca tuan-puan, saya baca nama akaun je nah. Ustazah Najihah, sahabat saya. Tolong tengok mana yang betul, salah. Okey, jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jannatul Firdaus, Maimunah Yaqub, Habibah Nizam. Sorry lah tuan-puan.
Dia dah start dulu pagi ni kan. Okey tuan-puan. Hidayah. Alright. Hidayah. Alright. Abdul Ghani, Aidi Yasir dan Ilyani. Okey, tuan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat dulu daripada bagi yang baru masuk muka surat 284, surah ke-17, surah Al-Isra. Juzuk ke-15. Oh, saya silap tulis ya. Bukan surah Al-Isra, minta maaf. Surah Al-Isra. Bukan surah Ibrahim, saya silap tulis. Patutlah. Terima kasih Ustazah Siti Nubaya. Saya perbaik. Saya tak boleh perbaik sekarang, saya rasa. Patutlah. Okey. Saya cuba perbaik sana. Surah Ibrahim saya tulis silap. Surah Al-Isra, tuan-puan. Patutlah pun. Maaf. Tak fokus dah ni. Okey. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24, juzuk 15, berbakti kepada ibu bapa. Baik tuan-puan. Saya kalau mak bapak saya memang lemah. Saya percaya kita semua pun memang lemah. Kan? Tambah pula mak saya tengok. Tapi tuan-puan, saya tetap pilih juga ayat ini. Pukul berapa nak habis ni? Kalau duk layak mata ya. Saya tetap juga pilih untuk bincang ayat ni sebagai satu muhasabah untuk saya dan kita semua. Siapa baik dah naik dah surah Ibrahim, surah Al-Isra tuan-puan. Okey, bagi saya bertenang. Jangan kalau tertiba terminum air pula kan, kau terlupa nak hilangkan stres. Ini shaimah, saya berpuasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah min kulli dhanb. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tiba-tiba kalau saya off live ni, tiba-tiba minta maaf tuan-tuan puan-puan. Kita sambung esok lah cerita dia. Dah okey, jom. Saya ni nak kongsi dengan tuan-puan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa
الله وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Nur Azlinda, masa PKP ni tak nak tengok mak bapak pun tak boleh. Betul, sama lah. Saya pun saya tiap-tiap bulan balik Kedah tuan-puan, tanpa gagal. Ramadan wajib balik sekali, raya balik pula. Kan, tak apa Nur Azlinda, kita doakan. Okey. Terima kasih pada yang memberi semangat motivasi. Be strong Ustazah. Okey, saya strong Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, hari ni kita bincang ayat 23 dan juga 24. Saya minta maaf banyak-banyak, terlambat sikit sebab dia ambil mood, dia ambil ketenangan dan kesabaran. Apa dia? Kena pula kan pagi dengan Quran. Hari ni hari Jumaat 15 Ramadan. Dalam keadaan kita bersedih dengan pemergian seorang ulama di Malaysia, Ustaz Datuk Ismail Qamus, pemergian pada hari Jumaat 15 Ramadan kan tuan-puan. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Semoga Allah memberikan pengakhiran yang baik untuk kita insya-Allah, dan tidaklah diakhiri kehidupan kita ini dengan pengakhiran yang teruk. Okey, tuan-puan, jom kita tengok. Waqada, bismillahirrahmanirrahim. Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baik, waqada rabbuka, dan Tuhan kamu telah memerintah. Rabbuka, Tuhan kamu, waqada, telah memerintah, telah menyuruh, telah mewajibkan, alla ta'budu, supaya tidak menyembah, supaya kamu jangan menyembah, illa, kecuali, iya, selain dia. Surah pada baris pertama ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan kamu, wa qada rabbuka, dan Tuhan kamu telah memerintahkan, telah mewajibkan, telah menyuruh, alla ta'budu, supaya tidak menyembah, supaya tidak beribadah, illa iyyah, kecuali kepada Allah. So kita tak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca terjemahan dulu. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah wa bil walidaini, kepada kedua ibu bapa kita, ihsana, berbuat kebaikan, berbuat baik, berbuat kebajikan. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, salah seorang, ahaduhuma tu salah seorang, au kilahuma, atau kedua-duanya, salah seorang atau kedua-duanya, telah sampai lanjut usia, al-kibar, indaka al-kibar, telah sampai lanjut usia dalam pemeliharaan kita,
fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Dan janganlah kamu mengatakan, fala taqul lahuma, jangan kamu kata kat depa uffin. Uff. Ataupun sebahagiannya menterjemahkan sebagai Jangan kata kat depa. Depa ni balik pada mak dan bapa lah ya tuan-puan. Jangan kata kepada mereka atau uffin. Wala tanharhuma, dan juga janganlah mengherdik. Jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan qul lahuma, katakanlah kepada mereka, ucapkanlah kepada mereka qawlan karima, perkataan yang baik, perkataan yang mulia, dan semaksud dengan dia. So pada ayat 23 ni tuan-puan, Allah telah memerintahkan yang pertama untuk kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni kita dah belajar daripada awal, daripada kecil lagi, bahawa penyembahan kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syahadah kita, itu ikrar kita, itu penyaksian kita. Ya, dalam solat, berapa kali kita solat, ya, dan sangat baik untuk setiap hari kita renew. Selain pada solat pun kita memperbaharui lagi, ya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, adapun daripada sudut lisan ataupun daripada sudut dalam hati, dan juga dibuktikan dengan perbuatan. Itu tanda keimanan. Dan yang kedua, Allah suruh kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Dan walaupun dan kalaulah salah seorang, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan kalaulah sekiranya salah seorang atau keduanya daripada mak dengan bapa kita itu sudah kibar, sudah mencapai usia yang lanjut, yang tua dalam pemeliharaan kita, dalam penjagaan kita, so pesanan dia adalah fala taqul lahuma uffin, jangan sebut jangan sebut uff. Wala tanharhuma, jangan herdik, jangan membentak, jangan perli. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan benda yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan rahmah, dengan kasih sayang. Mak saya nama Rahmah. Mak saya menuntun tiap hari, tiap pagi. Rahmah ni maksud dia tuan-puan, kasih sayang. Ya, Allah lah, kalau kita bersifat rahmah tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat lebih daripada tu. Kita tengok, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim daripada satu kata akar yang sama. Dia asal daripada perkataan rahimah. Okey? Jadi rahmah itu kasih sayang. Dan kalau saya baca sebagian ulama dibincang, rahmah ni maksud dia banyak, luas sangat. Bukan saja kasih sayang. Ya, rezeki yang murah, rezeki yang ringan pun adalah rahmah. Itu tanda. Tapi kita tak katalah kalau pendek umur tu apa dia, Allah tak kasih dah, ya. Cara Allah menunjukkan kepada kita kasih sayang Allah setiap seorang daripada kita berbeza. Cara Allah menunjukkan keadilan Allah kepada kita berbeza. Kita tak boleh kata Allah tak sayang dekat kita, ya. Kalau saya
contohnya saya teringin satu nikmat A, saya tak dapat nikmat A, tapi ada kawan saya dapat nikmat A. Dan saya tak boleh kata Allah tak adil. Kenapa dia dapat, aku tak dapat? Tidak tuan-puan. Allah memberikan sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kemampuan kita nak menguruskannya, sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah Allah bagi dekat kita A, Allah tak bagi dekat kita B, Allah bagi dekat orang lain, itu adalah bukti Allah itu adil. Allah itu kasih sayang pada kita, ada kasih sayang Allah kepada kita. Sebab mungkin kita tak tahu, tapi Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang-kadang dengan mata manusia kita ni kita nampak berbeza, tetapi pengetahuan Allah itu lebih luas dan lebih besar. Okey? So tuan-puan, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Tadi kita dah isyarah sikit rahmah tu kan? Dan juga rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan wa qur rabbi, dan katakanlah atau berdoalah rabbirhamhuma, wahai Tuhan kami, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, irhamhuma, kasihanilah mereka berdua, yakni bapa dan mak kita. Ya, mak dan bapa kita, al-walidain. Kama, seperti mana rabbayani, mereka berdua telah mendidikku saghira, ketika waktu kecil. Tuan-puan pernah tak terfikir pasal apa kan? Pasal apa? Dalam doa ni, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapaku seperti mana mereka berdua mengasihaniku ketika kecil. Kenapa begitu doa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran berarti warid? Maksudnya memang confirm doa ni kita boleh beramal, sahih, tiada keraguan baginya, sebab Allah yang ajak doa ni kepada kita daripada Al-Quran, sumber wahyu yang pertama, teratas dan paling tinggi. Kenapa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira? Wahai Allah, kasihanilah kepada kedua ibu bapaku seperti mana mereka mengasihaniku ketika kecil. Kenapa disebutkan secara jelas ketika kecil? Fikirlah tuan-puan, kenapa? Okey, yang tu yang kita nak cuba bincang ni. Baik, pada dua ayat ini tuan-puan, kita akan belajar beberapa perkara. Ya, banyaklah kalau nak belajar ni tuan-puan, tapi masa yang agak terhad. Jadi saya share beberapa perkara yang penting untuk muhasabah saya dan kita semua. Kita nak belajar hari ni tata cara pergaulan seorang anak dengan mak dan bapa dia. Bagaimana cara yang diajarkan oleh Al-Quran? Apakah doa yang kita boleh amalkan? Dan bagaimanakah cara kita nak berkomunikasi, nak bergaul? Walaupun saya tengok tadi kan, betul lah kata Puan Nur Azlinda, PKP ni tak boleh balik. Kan? PKP ni tak boleh balik. Ada yang tak boleh balik lah, ada yang dan balik duduk sekali tu, alhamdulillah lah kan. Ada yang tak boleh balik kan. Jadi adakah kita ni maksud dia bila balik je boleh khidmat tuan-puan? Bila kita tak balik, kita tak boleh khidmat dekat mak ayah kita? Tak semestinya begitu. Balik ada cara khidmat dia. Tak balik kampung, tak dapat balik kampung, ada cara khidmat dia. Tetapi janganlah kita beralasan sentiasa kata, oh tak semestinya kena balik, duduk sini pun boleh. Ya, bagi yang masih ada mak bapak macam saya, ini peluang kita nak merebut untuk berkhidmat. Saya baca komen tadi kan, ada puan kata saya dah tak ada mak bapak dua orang kan. Saya telah tiada kedua-duanya, masih terasa ralat kerana tak puas berbakti. Puan Aina Abdul Aziz. Tak apa. Sekejap kita share juga cara berkhidmat kepada mak bapak
dalam keadaan orang yang dah tak ada mak bapak, maksud saya mak bapak dah meninggal, bagaimana cara khidmat dia? Cara orang yang ada mak bapak macam saya, masih ada mak bapak saya, Alhamdulillah. Dan saya harap tuan-puan, permintaan saya pagi ni, saya tak pernah minta kat tuan-puan kan, pagi ni saya nak minta satu. Saya harap tuan-puan dapat doakan mak saya, bapak saya, mak saya Hajah Rahmah Haji Hamid dan bapak saya Haji Maddin bin Husin, kerana atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan atas tarbiyah dan usaha yang mak bapak saya asuh saya daripada kecil lah, ya. Hari ni walaupun saya tak boleh share banyak dengan tuan-puan, saya boleh share di page Ustazah Nuni, ya, atau di mana-mana. Asbab Allah izinkan, Allah berkehendak, dan asbab doa mak bapak saya, asbab sokongan mak bapak saya, didikan dan asuhan mak bapak saya, termasuk abang kakak saya, keluarga saya dan suami saya. Tak boleh nak nafi lah, tapi sebab ayat ni kita cerita tentang mak bapak, jadi saya harap tuan-puan dapat selitkan doa sikit untuk mak bapak saya, ya, sebagai tanda sokongan tuan-puan kepada perkongsian kita. Okey, jom kita tengok ayat pertama, ya tuan-puan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itulah perkara pertama yang paling penting dalam kehidupan kita, kewajipan kita, tanggungjawab kita, peranan kita, fungsi kita. Sebab kepada Allah menciptakan kita, yang mana Allah dah sebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita, Allah menciptakan jin dan juga manusia, illa kecuali liya'budun, untuk beribadat, untuk menyembah Allah, untuk bergantung dan bersandar kepada Allah, untuk mencari Allah. Jadi ini adalah pokok pertama, tanggungjawab paling utama yang kita tak boleh nak bincang dah, tak ada perbincangan lain dah. Ya, mungkinkah saya diciptakan kerana nak menyelamatkan alam sekitar? Ya, itu adalah fungsi-fungsi berikutnya. Fungsi paling utama yang kita kena faham, saya sebagai seorang hamba yang hina, tuan-puan, kita semua reflect diri kita. Tujuan kepada penciptaan aku adalah untuk balik kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk berurusan kerana Allah, untuk jaga hubungan aku dengan Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk ikut perintah Allah, untuk tinggalkan apa yang Allah larang. Ini pokok pertama yang saya tak akan panjangkan, tuan-puan. Sebab apa? Yang paling berjasa, ya, kepada kita, yang paling berjasa dalam hidup kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, rezeki dalam bentuk makan, minum, baju nak dipakai, boleh tukar setiap hari, ada kereta, ada rumah, ada beras untuk masak nasi, ada duit untuk belanja, ada kerja untuk pergi kerja, ada anak-anak, ada pasangan, ada keluarga. Bagi yang mungkin belum berkahwin, semoga Allah sampaikan hajat jodoh yang soleh dan soleha bagi yang berhajat kepada jodoh. Amin ya rabbal alamin. Hari ni Jumaat dalam bulan Ramadan kan, tuan-puan. Bagi yang berhajat kepada zuriat, berdoa kepada zuriat, semoga Allah jawab doa dia untuk memiliki zuriat, dan antaranya adalah saya dan pasangan saya lah, saya dengan ustaz. Saya harap doa tuan-puan dapat selitkan. Ada yang berhajat kepada pekerjaan, kerjaya, ada berhajat kepada kewangan yang kukuh, ada yang berhajat kepada ketenangan dalam kehidupan, ada yang berhajat kepada segala sesuatu. Kembalilah kepada Allah. Kita dah belajar 2-3 hari lepas. Caranya adalah wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan balik kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu cara kita dapat kelapangan dada, ketenangan hati, kesenangan hidup, insya-Allah, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat.
Dan saya tak mau cerita panjang pada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya, sebab kita semua dah faham. Dan wajib untuk saya imani, wajib untuk tuan-puan imani bahawa yang paling berjasa dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So ini pokok paling asas, paling sejati, paling pure, paling asli yang kita nak faham, yang telah bagi kita kehidupan, yang telah beri rezeki, perlindungan, beri akal fikiran, beri perasaan. Ya, semalam kita dah belajar dah juga ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam mana ayat dia? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, yang mana Allah dah ceritakan, kita dah cerita semalam, Allah ceritakan dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan kemudian Allah telah memberikan kepada kita as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, wal af'idah hati dan perasaan untuk menilai, untuk berfikir. Baik, la'allakum tashkurun, semoga ataupun agar kamu bersyukur. Kita dah belajar semalam. Tidakkah Allah menjadi yang paling berjasa dalam kehidupan kita, tuan-puan? Ya. Allah lah yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang telah memberikan as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, wal af'idah hati untuk berfikir, untuk memperhalusi, untuk mengamati, untuk melihat, untuk mendengar dan berfikir, untuk balik kepada Allah. Kemudian dibangunkan kita dengan fungsi-fungsi tersebut untuk kita berjuang, untuk kita menyumbang kepada masyarakat sekeliling. Kita daripada kita tak tahu apa-apa, kita ada ilmu Allah berikan dengan izin Allah dan kehendak Allah, kita makin pandai, kita makin reti, kita makin cerdik. Jadi Allah Ta'ala lah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Baik, kita nak tengok siapa pula yang berikutnya yang berjasa dalam kehidupan kita. Sambung ayat dia, wabil walidaini ihsana. Dan Allah juga menentukan kepada kita, menyuruh kepada kita, menentukan dalam kehidupan kita, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua ibu bapa kamu itu untuk kamu ihsan, berbuat kebaikan, berbuat baik, berbuat kebajikan, berkhidmat, berbakti. Tuan-puan, pada ayat ini, ya, wabil walidaini ihsana. Dalam ayat ini Allah nak ceritakan tentang khidmat dan tanggungjawab kita untuk menghormati, untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan perhatikan, ya, sebenarnya kita beriman kepada Allah, kemudian dalam rukun iman tak ada beriman kepada mak bapak, betul tuan-puan? Dalam rukun Islam pun tak sebut. Tetapi dalam ayat ini dan kebanyakan ayat, tuan-puan, dia cerita berkenaan dengan, ya, saya baca sebahagian daripada pemahaman saya, daripada pembacaan saya kan, kenapa ayat ini selepas Allah datangnya mak bapak? Kan? Sedangkan kita tahu kata mak bapak dalam rukun Islam dan juga rukun iman tidak disebut. Namun kenapa selepas cerita mesti beriman, mesti berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berbakti, mesti balik kepada Allah, mesti menyembah Allah. Kerana Allah lah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Datang wabil walidaini ihsana. Selepas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selepas mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, datang peringatan kewajipan untuk kita berbuat baik kepada mak bapak kita. Kenapa? Kerana mereka lah sebab kepada wujudnya kita.
atas dunia ni tuan-puan. Saya takkan ada kalau mak bapak saya tak ada. Ya, tuan-puan juga begitu. Tuan-puan juga takkan ada kalau mak bapak tuan-puan tak ada. Mak bapak adalah penyebab secara lahir adanya kita atas muka bumi ini dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kelahiran dan kewujudan kita ini tuan-puan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dilahirkan dan kita ada atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah lah paling banyak berjasa dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang berjasa dalam kehidupan kita adalah mak bapak kita yang menjadi sebab utama secara zahir lahirnya kita. Maka sebab itu sebagian ulama kata, kenapa ayat ini didatangkan mak bapak selepas Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah mengizinkan. Allah kita tak boleh nafi adalah sebab kepada wujudnya kita, lahirnya kita. Tetapi secara sebab manusiawi, sebab sebagai seorang manusia, sebab yang zahir kita nampak adalah sebab mak bapak kita ada. Maka sebab tu kita ada. Besar tak peranannya? Sangat besar. Sehingga melahirkan. Saya ada 5 beradik. Ya, tuan-puan ada berapa beradik? Mak bapak adalah punca atau sebab adanya kita di atas muka bumi ni tuan-puan. Maka sebab tu tuan-puan Allah sebutkan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kita wajib berbakti. Baik tuan-puan. Kenapa ya? Sebab bagi kita dapat hidup di dunia ni adalah kerana adanya mak bapak, ada ibu ayah kita, ya tuan-puan. Dan ini adalah kewajipan kita sebagai seorang manusia mentaati mak bapak kita, kerana mentaati mak dan bapak adalah sebahagian daripada cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti tuan-puan, kita taat kepada Allah. Salah satu cara kita taat kepada Allah, kita menyembah Allah, kita ikut arahan Allah adalah dengan cara kita taat kepada mak bapak kita. Berbuat kebaikan dan kebajikan, berbakti dan berkhidmat kepada mak bapak kita. Nak bagi tahu tuan-puan, betapa besarnya mak dengan bapak kita tu, sehingga kan diletakkan kewajipan berbakti kepada mak dan bapak kita sejurus selepas kewajipan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya mak bapak kita tuan-puan. Kita tengok lagi perempuan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan sekiranya salah seorang daripada mereka atau keduanya telah tua dalam pemeliharaan kamu. Ya, bapak kita dah tua, dah lanjut usia, dalam pemeliharaan kita. Maksud dalam pemeliharaan ni tak semestinya duduk dengan kita, mungkin mereka duduk asing dengan kita, tetapi dalam ruang lingkup kita masih dapat melihat, masih dapat berjumpa dalam pemeliharaan kita. Mereka sudah tua, salah seorang daripadanya ataupun kedua-duanya. Tanpa perhatikan, ini adalah
tata cara, kita nak mula tata cara yang saya nak share dengan tuan-puan, cara bergaul, cara berkomunikasi dengan mak dan bapak kita, cara berbakti kepada mak bapak kita dalam ruang lingkup wabil walidaini ihsana. Nak buat baik, nak berbakti kepada mak bapak, ada 5 perkara sekurang-kurangnya daripada ayat ini. Yang pertama tuan-puan, macam mana? Fala taqul lahuma uffin. Jangan sebut dekat mereka uff ataupun simbolik kepada nak sebut pun tak boleh tuan-puan. Apatah lagi nak cerita panjang-panjang. Saya pun tuan-puan masih lagi belajar, masih lagi berusaha untuk berbakti dan berkhidmat kepada mak dengan bapa. Subhanallah tabarakallah. Saya pun tak sempurna. Anak yang tidak sempurna, anak yang penuh dengan cacat celah, yang banyak kekurangan. Inilah sebab pemilihan saya pilih juga ayat ni walaupun agak berat dan besar, supaya tuan-puan, saya dan kita semua dapat peringat, bagi yang masih ada mak bapak, ini peluang untuk all out berkhidmat, dan untuk yang dah tak ada mak dengan bapak kita, saya share macam mana cara dia, sebahagiannya cara untuk kita berbakti walaupun mak bapak kita dah meninggal. Okey. So kewajipan yang pertama dalam ruang lingkup wabil walidaini ihsana, nak buat baik dengan mak bapak kita, nak buat kebajikan, yang pertama adalah fala taqul lahuma uffin. Jangan kata jangan kata tuan-puan, nak kata pun tak boleh, apatah lagi nak kata panjang-panjang. Jadi tuan-puan, kita nak masukkan sini, bila mak bapak kita meningkat tua, meningkat lanjut usia, di hujung usia, tak boleh nak urus diri sendiri dah, kadang-kadang tak mampu nak berdikari dah, kadang-kadang kita kena tolong. Kadang-kadang kita kena tolong, tuan-puan, kena apa-apa, kena layan. Jadi cara yang pertama ada fala taqul lahuma uffin. Janganlah kita sebut nak bagi tahu tuan-puan, sabarlah, berlapang dada lah. Kenapa digariskan kibar di sini tuan-puan? Bila mak bapak kita dah makin tua, makin meningkat usia, bila mak bapak kita makin tua, makin meningkat usia, sebab Allah sebut secara jelas makin meningkat usia, dah tua sebab saat itulah tuan-puan, saat yang paling menguji kita, betul? Paling mencabar, paling sukar untuk kita. Secara manusiawi kita merasainya. Jadi Allah sebut fala taqul lahum uffin, kena sabar, kena berlapang dada. Kadang-kadang bapak kita perlu dipujuk, perlu dibelai, perlu dilayan. Dia dah jadi macam budak-budak balik, betul? Dah jadi macam anak-anak balik. Sebab tu Allah sebut imma yablugha indakal kibar. Bila mak bapak dah meningkat usia dalam pemeliharaan kamu, dah tua, fala taqul lahum uffin. Sebab pada usia mak bapak kita tua, itulah paling menguji kita. Tapi jangan kata yang tu saja tuan-puan.
Satgi kita nak tengok pasal apa doa kita nak doa kat mak bapak kita ketika kecil, rabbayani saghira. Sebab yang menguji kita anak-anak adalah saat tuanya mak bapak. Dan yang menguji mak dan bapak adalah ketika kecil anak-anak dia. Kita sebagai anak-anak teruji ketika mak bapak kita tua. Tapi ketika mak bapak kita teruji ketika mana kita kecil. Sebab tu Allah sebut kibar. Bila mak bapak kamu tua, meningkat usia, yang pertama cara nak deal dia, fala taqul lahuma uffin. Janganlah sebut jangan sebut ya, berlapang dada, pilihlah perkataan. Pujuklah. Ya, kasihanilah mak bapak kita. Janganlah terlanjur dari mulutmu satu perkataan pun yang membuktikan atau menunjukkan seolah-olah kita bosan, kita tak larat, kita boring, kita jemu, kita rasa jengkel, kita rasa tak larat nak khidmat. Jangan keluar perkataan tu. Janganlah kamu ucapkan kepada mak dan bapak kita perkataan-perkataan yang boleh mengkuris perasaan mak dan bapak kita. Dan tuan-puan jangan salah faham. Uffin ni tak semestinya dalam keadaan keras ataupun kasar. Tak semestinya. Mungkin perkataan itu, nada itu lembut, tapi maksud dia juga keras. Pun tak boleh juga. Ini maksud uffin yang para ulama bincang. Ya. Yang ulama bincang, uffin ni tak semestinya perkataan yang keras. Nada yang keras. Mungkin je nada dia lembut, tone suara dia lembut, tapi perkataan itu mengandungi maksud yang menjengkelkan, yang menunjukkan kita bosan, yang kita tak larat. Tuan-puan, ini muhasabah dan reflection untuk saya terutamanya, ya. Muhasabah ataupun peringatan untuk saya terutamanya dan untuk tuan-puan lah, ya. Saya tadi dah sebelum duk mula ni dah duk berayak kan, ni bertahan ni tuan-puan. Kalau tidak orang kata orang Kedah meramu lah. Meramu. Kan? Tapi saya rasa perlu juga bincang ayat ni. Okey. Baik. Sambung tuan-puan. Fala taqulahuma uffin, dah faham dah? Nak katanya yang pertama tak boleh nak cakap pun tak boleh. Nak kata satu perkataan pun tak boleh, apatah lagi ayat kita yang panjang-panjang. Ya, yang menunjukkan kebosanan, kejengkelan kita, marah kita. Jagalah perkataan, janganlah terlanjur daripada mulut kita ini yang mempunyai perkataan-perkataan atau maksud-maksud yang menunjukkan kita tak sabar, kita tak larat. Ya, sebab kita kena fahami bahawa mak bapak kita, bukan dekat mak bapak je tuan-puan, kita satu hari nanti pun bila makin tua akan jadi macam budak balik. Macam anak-anak kecil balik yang perlu disantuni, perlu dilayan, perlu dipujuk, ya, perlu didatangi dan dihadiri dengan cara macam mereka tu budak-budak kecil. Jadi kena banyak memahami uffin ni. Okey? Tak ada keluhan, ini uffin. Baik. Dan juga tuan-puan, sebagian ulama juga dia kata apa? Uffin ni juga tak semestinya dengan perkataan. Kalau tadi kita faham uffin itu tak semestinya dengan keras. Ya, dengan keras. Lembut pun mungkin boleh jadi. Bila kita memaksudkan kejengkelan, tetapi tone tu suara lembut, tone suara tu lembut. Bukannya nada dia keras, nada dia slow, tapi maksud dia tu tajam.
pun uffin juga. Jangan buat. Dan juga tuan-puan, uffin ini juga tak semestinya perkataan. Bila mana sebagai ulama' dia kata, kerut kening pun antara bentuk uffin. Ya. Yang penting daripada ayat ini kita nak faham apa sahaja perbuatan kita, apa sahaja perkataan kita yang nak menunjukkan kita ni bosan nak layan mak bapak kita, kecewa, tak larat, penat, menyampah ataupun apa-apa sahajalah yang menunjukkan perkara-perkara tersebut, janganlah kita buat tuan-puan. Ada pun dengan kening, ada pun dengan mulut, ada pun dengan tangan, ada pun dengan perkataan, ada pun dengan perbuatan, apa-apa sahaja yang membuktikan atau menunjukkan kita tak larat nak layan depa tu, mak bapak kita tu, sebaiknya diusahakan untuk kita buang. Untuk saya dan kita semua. Baik. Sambung tuan-puan. Ini sama ada salah seorang lah. Ya. Ahaduhuma au kilahuma. Fala taqul lahuma uffin. Itu yang pertama. Saya kata ada 5 sekurang-kurangnya kewajipan kita nak kena buat cara berinteraksi kita, cara berkomunikasi kita dengan mak bapak kita dalam ruang lingkup maksud wabil walidaini ihsana. Yang kedua apa dia tuan-puan? Wala tanharhuma. Wala tanharhuma. Jangan bentak. Jangan perli. Jangan buat satu perbuatan buruk terhadap mereka. Kecil ke, besar ke, sikit ke, banyak ke. Jangan berbantah-bantah. Ya. Saya pun manusia biasa tuan-puan. Yang tidak sempurna. Kadang-kadang terbuat. Berlaku juga. Ya, kadang-kadang tuan-puan. Mohonlah kepada Allah semoga kita diberikan kesabaran, kefahaman yang baik, ketenangan, ketabahan untuk terus berjuang, berbakti, berkhidmat kepada mak bapak kita. Sebab mereka adalah punca dan sebab kepada wujudnya kita atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka lah yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, wala tanharhuma, janganlah buat satu perbuatan buruk terhadap mereka. Ya, jangan menunjukkan pertentangan dalam ucapan. Jangan membantah. Dia bukan kita tak boleh tegur mak bapak kita ni tuan-puan, boleh tegur. Nah, kalau mak bapak kita mungkin tersalah, terkhilaf, kita boleh tegur. Cuma cara kita menegur tu, ya, berhati-hati. Sebab kita tahu sensitifnya emosi mak bapak kita, perasaannya makin raqiq, kata orang Arab ni, maksudnya sensitif, makin lembut. Makin tua dia jadi makin manja, makin budak-budak. Jadi cara kita nak berhubung atau nak berinteraksi dengan keadaan mereka yang makin kibar tadi, makin tua dalam pemeliharaan kita. Yang pertama, janganlah kita sebut, kita guna perkataan-perkataan yang mengguris perasaan mereka. Nak kata pun tak boleh, apatah lagi panjang-panjang kita boleh tiak kat mereka. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan bentak, jangan bantah, jangan herdik, jangan perli. Ya, yang ni lebih, wala tanharhuma ni lebih kepada perbuatan. Yang lebih kepada perbuatan. Ala kulli hal, yang pertama tadi lebih kepada perkataan, yang kedua ini lebih kepada perbuatan. Yang kedua-duanya menunjukkan kita kesal, kita bosan, kita kecewa, kita tak larat nak jaga mereka, kita berbantah-bantah, kita tak setuju dengan mereka. Ya, sudah tentu macam kita kata, mak bapak kita pun manusia yang tidak sempurna. Kita pun sebagai anak, manusia yang tidak sempurna. Sudah tentu ada cacat celah, ada kekurangannya. Yang mana tuan-puan, kalaulah mak bapak kita dah bersabar dengan kita ketika mana kita kecil, yang kita akan baca pada ayat berikutnya, Rabbayani saghira, begitulah juga kita perlu bersabar
saat mereka meniti hujung usia. Baik tuan-puan, tak kisahlah diherdik, ditempelak atau dibentak dengan kening ke, dengan mata ke, dengan tangan ke, dengan kaki ke, hentakan kaki dan sebagainya. Kesemua ini sebaiknya untuk kita menjalankan kewajipan kita kepada mak dengan bapa kita dijauhi. Okey, kita tak buat. Okey. Baik. Sebab apa tuan-puan? Macam mana kita nak bayangkan perasaan seorang mak dan bapa kita kan? Yang mana mereka lah yang asuh kita, yang didik kita, yang besarkan kita. Dan menjalani pelbagai kesusahan dan cabaran untuk membesarkan kita. Dan mereka telah menghabiskan masa muda mereka untuk membesarkan kita, menafkahi kita, memberi pendidikan, ya, menyediakan makan, minum dan kewangan dan sebagainya, ya. Masa muda dan masa kuat mereka itu ditumpukan kepada pembangunan kita, kepada membangunkan kita, kehidupan kita, untuk dihantar ke sekolah, ke universiti, diajar sehingga pandai, ia mencari duit untuk pendidikan kita, untuk makan, minum dan pakaian kita, untuk keperluan kehidupan kita. Kesemua masa yang mak bapak kita spend ataupun telah luangkan sepanjang masa muda dan masa kuat mereka kepada kita. Mak bapak kita spend masa mereka kuat dan masa muda mereka untuk kita, tuan-puan. Jadi kenapa kita tak boleh spend masa kuat kita dan masa muda kita untuk mereka? Saya berpesan pada diri saya dan kita semua, jangan sehingga kita didatangi kekesalan dan penyesalan. Sebab bila datang masa tu, dah tak boleh ubah, dah tak boleh ulang, dan kita hanya mampu menangis. Sudah tentu saya pertama dan tuan-puan pertama kan. Jadi tuan-puan, sebaiknya kita perhatikan dan menghalusi perkara-perkara ini satu persatu. Lepas habis kuliah, kita duduk dan cuba fikirkan semula. Okey, saya minta maaf lah, dipanjang pula dah ni tuan-puan. Aduh, saya kata nak buat pendek juga, tak jadi pendek juga. Okey, saya suka nak ambil satu tafsiran, ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Lebih kurang macam ni lah maksud dia, tuan-puan. Berbahagialah orang yang cepat-cepat ambil kesempatan berkhidmat kepada orang tua dia, sebelum kesempatan itu hilang. Jadi berbahagialah orang, ya, yang masih ada mak bapak, dia cepat-cepat ambil kesempatan untuk berbakti dan berkhidmat sebelum kesempatan tu hilang. Sebab bila kesempatan tu hilang, dia akan menyesal, tetapi dah tak ada guna dah, tuan-puan. Dan selanjutnya ayat ini, tuan-puan, wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada mereka, tuan-puan, katakanlah kepada mereka, ya Allah, dekat sejam dah, tuan-puan. Ya Allah, tak habis lagi ayat ni. Tak apa, sikit lagi. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada mereka, yakni mereka berdua, lahuma, mak dan bapa. Katakanlah kepada mereka, kepada kedua orang tua kita, qawlan karima, perkataan yang baik, perkataan yang mulia, penuh adab dan sopan santun. Sehingga kan, tuan-puan, nak katakan qawlan karima ini, yang ni yang ketiga, tuan-puan. Tadi kita dah sebut wabil walidaini ihsana. Dalam skop berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita itu, antara adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Kemudian yang kedua, wala tanharhuma. Yang ni lebih kepada perkataan, wala tanharhuma lebih kepada perbuatan, tetapi kedua-duanya saling beriringan, saling berkaitan.
Wa qul lahum qawlan karima. Yang ketiga adalah katakanlah kepada mereka, sebutkanlah kepada mereka, ya, berbuallah dengan mereka, gunakanlah perkataan yang mulia, yang lembut, yang beradab, sehingga kan tuan-puan, pada rangka yang ketiga atau adab yang ketiga ini, wa qul lahum qawlan karima, dan katakanlah dengan perkataan yang mulia. Ada ulama yang mentafsirkan tuan-puan perkataan yang lembut, yang ada di dalamnya penghormatan, malu. Kita malu dengan mak bapak kita. Ya, kita bila kita cakap dalam keadaan malu, kita sangat menjaga setiap butir perkataan kita. Betul tuan-puan? Ya, jadi bila kita bercakap dalam keadaan yang ada rasa malu, kita akan memilih perkataan yang sepatutnya. Tuan-puan, saya ulang sekali lagi nah, saya pun masih juga belajar. Janganlah tuan-puan kata macamlah ustazah tu hebat sangat dah. Saya pun masih belajar untuk buat perkara ni. Sebab tu saya share dengan tuan-puan, saya pun masih belajar, saya pun usaha nak buat. Tuan-puan pun sekiranya ada manfaat, ambillah untuk kita buat. Baik. Antara pentafsiran ulama pada ayat ini, pada perkataan ini, wa qul lahum qawlan karima, adalah bentuk perkataan yang mulia, yang baik, yang beradab, yang santun, sehingga kan ada ulama tafsir ataupun ada ulama yang menggambarkan bagaimana sikap qawlan karima itu, sehingga memanggil dengan penuh rasa cinta, memanggil dengan penuh rasa kasih, dengan penuh rasa hormat. Wahai ibuku, wahai bapakku, contohnya kan tuan-puan, dan tidak memanggil dengan namanya. Ya, tidak memanggil dengan nama antara adab yang ada di dalam ayat ini. Ya, kita tak panggil Hajar Rahmah, contoh kan. Tapi itulah kadang-kadang kita melawak kan tuan-puan. Semoga Allah ampun kalau kita tersilap dan terkhilaf. Haji Makdin, kan. Maksudnya sebaiknya dipanggil wahai bapaku, wahai ibuku, makku yang dimuliakan. Terima kasih mak, terima kasih bapa, kan. Dan diperingatkan di sini tuan-puan, jangan sekali-kali disebut nama beliau. Ini Imam Atha mengatakan sedemikian pada tafsiran ayat ini. Ya, kadang-kadang kita termelawak begitu, ya. Jadi kita mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubatlah tuan-puan. Dan juga tuan-puan diperingatkan di sini, tetaplah menjadi orang yang rendah diri, iaitu pada ayat wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Daripada sini, ini adalah yang keempat, tata cara ataupun cara pergaulan yang keempat yang nak memaksudkan kita bersifat tawaddu' kepada kedua ibu bapa kita dengan perbuatan, dengan perkataan, rendah diri di hadapan mak dan bapa kita, rendah hati. Sehingga kan tuan-puan, ini adalah bentuk kecantikan atau kehalusan bahasa yang saya nak share dengan tuan-puan sikit sahaja. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kalau yang dia rendahkan diri terhadap kedua mak bapak kita ni, ini ada maksud dia tuan-puan. Maksud perintah ni asalnya dalam ini ada bentuk kita kata apa? Kiasan. Ya, yang maksudnya adalah sayap. Janah itu sayap. Nak cerita tentang macam mana bentuk sayap bila burung peluk anak dia. Kan? Tapi tak pernah nampak lah, kita tak pernah tengok lah kan tuan-puan kan? Tapi diceritakan bahawa burung ni kalaulah dia nak peluk anak dia, dia akan merendahkan sayap. Jadi nak cerita kata, bila dia peluk kita ni, peluk mak bapak kita, berarti kita sayang mak bapak kita, kita hormat dan kita kasih mak bapak kita dalam bentuk merendahkan sayap
merendahkan ego, merendahkan diri. Ya, kalaupun kita seorang pensyarah, kalaupun kita seorang Perdana Menteri, kalaupun kita seorang pengetua, kalaupun kita seorang guru, walaupun mungkin mak ayah kita tidak berpendidikan tinggi seperti mana kita berpendidikan tinggi, tapi jangan lupa bahawa asbab kepada kita dapat pendidikan tinggi itu adalah sebab jasa mak bapak kita, doa mak bapak kita, duit mak bapak kita, tenaga, sokongan, motivasi daripada mak bapak kita yang tak henti-henti memberi kepada kita. Jadi walaupun siapa kita di hadapan mak bapak kita, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, rendahkan sayap, rendahkan ego, rendahkan diri, bersifat tawaddu, bersifat rendah hati, low profile. Walaupun kita sesiapa, mungkin dalam masyarakat kita orang besar, tapi depan mak bapak tetaplah menjadi orang yang kecil depan mak bapak kita. Walaupun dalam kelompok masyarakat kita orang yang besar, balik depan mak bapak, jadilah orang yang kecil, jadilah orang yang rendah diri, tiada ego, memohon maaf, berterima kasih. Itu wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirham kemudian betul. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Penghujung dia tuan-puan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah irhamhuma, agar Allah merahmati kedua ibu bapa kita, kama seperti mana rabbayani saghira, ketika mana mak bapak kita mendidik dan mentarbiah kita masa kita kecil. Wahai Allah, rahmatilah keduanya, kasih sayanglah kepada kedua ibu bapa kita sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Nak katanya, wahai Allah, kasihanilah kepada mak bapa aku macam mana mak bapa aku kasihani aku masa kecil. Ayat dia senang begitu tuan-puan. Apakah sebab kepada kita doa begini? Ya, dan memang Allah ajak kita begini, tapi apa yang nak maksudkan dia? Apa yang nak dimaksudkan? Kenapa ada pada perkataan dengan anak dengan anak, dengan bapa mak kita, ada perkataan kibar ketika mana mak bapa kita lanjut usia. Dengan anak, maksudnya kita doakan, kita sebagai anak doakan kepada mak bapak kita, semoga Allah mengasihani mereka ketika mana macam kita kecil dulu. Tuan-puan nampak tak kabir ataupun kibar di sana masa tua dan saghir masa kecil. Allah pesan pada kita, bila mak bapak kita tua di hujung usia, cara bergaul dia 5 perkara ini. Tidak berkata, tidak menghardik, bercakap perkara yang baik atau perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Kemudian rendah diri, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Rendah diri walaupun siapa kita dalam masyarakat, kita mempunyai gaji, jawatan yang besar, pangkat yang besar, tapi tetaplah depan mak bapak kita kena jadi orang yang kecil. Dan juga wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan juga doalah kepada Allah semoga Allah merahmati mak bapak kita macam mana mereka mengasihani kita ketika kecil. Dalam arti kata lain, wahai Allah, kasihanilah mak bapak saya macam mana mereka mengasihani saya ketika kecil. Dengan anak dia guna pada ketika kecil. Kenapa tuan-puan? Saya kongsikan sebab tuan-puan, sebab cabaran mak dan bapak kita membesarkan kita, sebagai ulama kata paling struggle, paling susah mak bapak kita mendidik kita ketika mana kita kecil. Betul tak tuan-puan? Ketika kecil, dengan banyaknya benda nak beli, sekejap-sekejap ada je benda nak beli, sekejap-sekejap teriak bergolek-golek, sekejap-sekejap kencing berak merata. Betul tak tuan-puan? Sebab dia tak pandai nak express lagi. Kadang-kadang
potty train, ya, ataupun setengah mak ayah yang sedang melatih anak-anak untuk bebas pampers dan sebagainya kan. Dia tak pandai nak sebut lagi. Nak bagi kita kata ada hajat, kena qada hajat di toilet. Dia kencing berak merata-rata, dia makan, dia conteng dinding. Itu tuan-puan, masa kecil dah, masa anak-anak kecil itu adalah proses yang paling mencabar untuk seorang ibu dan seorang bapa. Maka sebab tu tuan-puan, macam mana mak bapak kita didik kita masa kecil-kecil dengan penuh kasih sayang, ia tetap bersabar walaupun banyak cabaran. Begitulah macam mana mak bapak kita kasih kepada kita masa didik kita masa kecil-kecil, tetap bersabar dengan kita. Itulah kita doa kepada Allah, wahai Allah, macam mana mak bapak aku kasih pada aku masa aku kecil-kecil dulu, macam itulah harapnya engkau mengasihani mak dan bapakku, wahai Allah. Ada kombinasi yang baik tuan-puan, sangat baik yang Allah nak cerita pada kita. Kalaulah mak bapak kita sangat-sangat bersabar ketika mana kita kecil, kenapa tidak kita perlu kuatkan kesabaran kita ketika mana mereka sudah besar ataupun sudah tua. Kalaulah mak bapak kita tetap bersabar dan tetap memberikan kasih sayang seluas-luasnya ketika mana mereka mendidik kita ketika kecil, kenapa tidak kita tetap bersabar, tetap kuat bertabah dengan niat, ya Allah, aku nak balas balik jasa mak bapak aku ni, macam mana mereka jaga aku kecil-kecil, mereka didik aku kecil-kecil, mereka sabar dengan aku kecil-kecil, macam itulah aku nak sabar dengan mereka besar-besar. Ya, mereka mungkin dah jadi kanak-kanak balik. Kalaulah mak bapak kita sabar dengan kita kan tuan-puan, memanglah tuan-puan, ya, cakap senang. Sekejap lagi ada kata ustazah cakap senang lah saya hadapi kan. Memanglah cakap senang tuan-puan. Inilah saat untuk kita cuba buktikan dengan perbuatan. Ya, kalau mak bapak kita bersabar dengan kencing berak kita yang merata-rata masa kita kecil, marilah kita usaha minta Allah bantu kita. Kita tak boleh buat sendiri tuan-puan. Sebab tu Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata, tak ada kekuatan, tak ada daya kita ni illa billah, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang boleh bantu bagi kekuatan. Allah yang boleh bantu beri kesabaran. Allah yang boleh bantu untuk kita bersabar. Allah yang boleh bantu kita untuk bertabah. Allah yang boleh bantu kita untuk terus beri khidmat. Allah. Sebab tu kena minta dengan Allah. Wahai Allah, macam mana mak bapak aku kasih pada aku masa aku kecil, macam itulah ya Allah, kasihlah pada mak bapak aku. Kalaulah mak bapak aku boleh sabar dengan aku masa kecil-kecil, banyak merajuk, banyak marah, banyak perangai-perangai budak-budak, biasalah ada nama pun budak-budak, banyak kencing berak merata-rata, banyak permintaan, sensitif, sikit-sikit nak teriak, sikit-sikit nak merajuk, maka wahai Allah, berikanlah kesabaran kepadaku untuk aku berhadapan ketika mana mak bapak aku dah makin tua. Sebab masa kecil-kecil mak bapak aku layan kencing berak aku, macam itulah aku nak layan kencing berak mak bapak aku bila mereka dah tua. Macam mana mak bapak aku dah dukung aku kecil-kecil, macam itulah aku nak dukung mak bapak aku masa dia tua. Macam mana mak bapak aku dah suap aku makanan, macam itulah wahai Allah aku nak suap makanan dekat mak bapak. Macam mana mak bapak aku dah jaga kulit aku, bubuh lotion, bubuh minyak. Begitulah wahai Allah, aku nak jaga mak bapak aku, nak bubuh lotion, nak bubuh minyak, nak jaga mereka masa tua. Macam mana mak bapak aku bubuh pampers masa aku kecil-kecil, macam itulah wahai Allah, aku nak bubuh pampers pada mak bapak. Macam mana mereka sabar dengan aku masa kecil-kecil, macam itulah aku nak sabar dengan mereka masa mereka dah tua.
Saya harap itu saja tuan-puan, ada antara benda yang dapat saya share dengan tuan-puan. Dan ingatlah tuan-puan, ini siapa yang mengarahkan? Bukan saya. Yang mengarahkan adalah Allah, kerana mentaati khidmat kepada mak bapak kita juga termasuk ibadah kita kepada Allah. Besar puan? Ketaatan kita, kesantunan kita kepada Allah Ta'ala adalah bukti kepada ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Maaf, kesantunan kita kepada mak bapak kita adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Khidmat dan bakti kita kepada mak bapak kita adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kesan sehingga akhirat tuan-puan. Jadi tuan-puan, saya tengok kat sini ramai kawan-kawan kita kan, ramai kawan-kawan kita yang minta maaf lah, hari ni macam emosi kan. Tapi saya sengaja pilih juga tajuk ni untuk saya ingatkan diri saya yang masih ada mak bapak. Tuan-puan yang masih ada mak bapak, jomlah kita khidmat sepenuhnya, walaupun kadang-kadang mencabar. Tapi ingat balik macam mana mak bapak kita berhadapan dengan cabaran ketika mana membesarkan kita. Ketika kecil, begitulah kita nak besarkan kesabaran kita untuk berhadapan ketika mana mereka hari tua. Dan juga saya lihat di sini tuan-puan, ada sebahagian ibu bapa, tuan-puan yang komen, yang ramai dah juga yang masih yang sudah tidak mempunyai mak dan bapa. Saya nak share beberapa perkara terakhir sebelum kita berangkat pulang, dan saya pun ada kelas lagi lepas ni. Apakah bentuk yang kita, terutamanya tuan-puan yang sudah kehilangan ataupun sudah berhadapan dengan pemergian mak dan bapa, apa bentuk yang kita boleh buat? Ya, kalau kita boleh khidmat yang masih ada mak dengan bapa. Contoh saya masih ada, harap doa tuan-puan boleh selit untuk mak bapak saya juga, dan mak bapak kita semua, semoga terus diberi kesihatan, ya, kemampuan untuk beribadah, terutamanya di bulan Ramadan, boleh tarawih lagi walaupun sembahyang duduk tak ada masalah, boleh baca Quran lagi, boleh berpuasa insya-Allah, sehingga hujung usia boleh lagi buat perkara-perkara ni kan, bentuk ibadah ni kan tuan-puan. Minta maaf hari ni saya tak berapa nak lancar sangat bagi kuliah dengan tuan-puan, sebab biasalah tajuk agak emosi. Bukan agak lah ni memang duk tahan-tahan, dia tak boleh tahan juga, dia teriak juga perempuan depan tuan-tuan dan perempuan. Jadi tak berapa lancar apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, tapi saya harap tuan-tuan dan perempuan dapat objektif ataupun matlamat yang saya nak sampaikan, ada message. Okey tuan-puan, saya nak share dengan tuan-puan apakah bentuk sekiranya mak ayah kita dah tak ada, ya, bentuk bakti kita. Antara bentuk yang saya pasti tuan-puan kita semua dah tahu adalah doa. Jadi tuan-puan, terus meneruslah untuk kita berkhidmat dan berbakti kepada mak bapak kita. Kalaulah sebahagian tuan-puan saya tengok di sini ada yang dah tak ada mak dan ayah, bentuk bakti dan khidmat seorang anak kepada mak ayah walaupun mak ayah dia dah tak ada adalah terus mendoakan kepada mak ayah dia. Semoga Allah ampunkan dosa, semoga Allah terima amalan, semoga Allah tempatkan di kalangan ahli syurga, semoga Allah muliakan mak bapak kita. Ya, ni bagi especially tuan-tuan dan perempuan yang sudah berhadapan dengan pemergian mak dan bapa. Ya tuan-puan, dan juga saya nak share dengan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ada seorang ni dia tanya, ada seorang lelaki kaum Ansar, ya, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak lagi kewajipanku terhadap mak dan bapakku setelah mereka meninggal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada, masih ada. Ya, ada 4 benda. Yang pertama doa, yang kedua mohon keampunan Allah kepada kedua mereka, yang ketiga laksanakan pesan-pesan atau kebiasaan mereka. Ya, mungkin ada mak bapak kita suka buat apa, suka sedekah, kita teruskan. Mak bapak kita
ada pesanan apa-apa, ya, duduklah bacalah Quran selalu, contoh mak bapak kita pesankan, jadi buat. Itu adalah bentuk bakti dan khidmat kita kepada mak bapak kita walaupun mak bapak kita dah tak ada. Dan yang terakhir, yang keempat, muliakan sahabat-sahabat keduanya. Ya, muliakan sahabat-sahabat keduanya, masih jaga silaturahim, masih berukhuwah dengan kawan-kawan mak bapak kita. Jadi sangat penting untuk kita kenal mak bapak kita kawan mereka siapa. Saya sebut mereka lah tuan-tuan kan. Siapa kawan mak saya, siapa kawan bapak saya. Jadi kalaulah mak bapak kita dah tak ada tuan-puan, antara khidmat kita selain pada doa, sudah tentu doa tu yang pertama. Doa mereka berdua, doa untuk mereka berdua. Mohon Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Kemudian buatlah pesanan-pesanan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang mak bapak kita selalu buat. Ya, mak bapak kita selalu berbudi, berbakti. Kita teruskan amalan mereka. Dan yang keempat adalah muliakan kawan-kawan mak bapak kita. Siapa BFF, siapa best friend forever mak bapak kita. Mesti ada dan kita wajib tahu kan. Supaya kita terus menyantuni kawan-kawan mak dan bapak kita. Dan itu adalah bentuk kewajipan kita kepada mak dan bapak kita kalau mak bapak kita dah tak ada. Dan bagi yang masih mempunyai mak dan bapak, peringatan untuk saya dan kita semua, teruskanlah berkhidmat, teruskanlah berbakti. Mohon kepada Allah sebab kita tak mampu nak buat sendiri tuan-puan. Kita mohon kepada Allah, moga Allah beri kesabaran, kefahaman, kesantunan, penuh adab, perkataan yang baik, perbuatan yang mulia kepada mak bapak kita. Dan saya harap tuan-puan dapat selitkan doa untuk mak dan bapak saya juga, Haji Maddin dan Hajah Rahmah. Dan dahulukan ibu ni sebanyak 3 kali ya tuan-puan, kerana sebahagian para ulama kata kenapa 3 kali kenapa digandakan 3 kali mak ni berbanding bapak. Sebahagiannya mengatakan kerana mak kita berhadapan dengan fasa kehamilan, fasa kelahiran dan fasa penyusuan dan pendidikan. Amin. Terima kasih banyak Ustazah Ashiqin Ibnatun Uthman. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey tuan-puan, saya kira setakat itu sahaja hari ini. Saya minta maaf hari ini saya tak lancang sangat share dengan tuan-puan. Saya tahu sebabnya saya pun topik ni agak berat saya kira, tapi saya rasa tanggungjawab untuk saya dan kita semua bincang tajuk ini. Sebenarnya tuan-puan, sudah tentulah perbincangan kita ni tak cukup matang lagi. Macam saya selalu sebutkan tuan-puan, Quran ni banyak sangat khazanah, banyak sangat tafsir, kitab-kitab tafsir yang kita boleh baca, sangat banyak. Yang saya share dengan tuan-puan sejam ataupun kurang atau lebih sikit tu, kadang-kadang benda tu taklah sampai 1% pun. Sudah tentu dengan pengetahuan, pengalaman saya yang sangat kerdil, saya pun dhaif lagi, masih hina, masih lemah. Saya boleh kongsi sedikit sebanyak hasil pembacaan dan pengajian saya. Itu sahaja. Saya harap dapat membantu untuk menambahkan baik nilai khidmat dan juga bakti kita kepada mak bapak kita. Sebab ingat tuan-puan, khidmat dan bakti kepada mak dan bapak adalah sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita taati kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu membuktikan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Taala. Jadi kena faham, kena buat, kena ingat, kena berusaha untuk bersabar dan meneruskan khidmat kepada mak dan bapak kita.